Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Baik, kita saksikan antara paparan utama Nasional 8 malam ini. Wanita di penjara 2 tahun cuba beri sokongan kepada IS. Juga perkembangan mengenai lebuh raya PAN Borneo bebas tol dilancar. Dan pastinya GST, era baru pencukaian negara bermula tengah malam ini. Semuanya bersama saya Syahril dan juga Hazel Desmond dalam Nasional 8. Seorang penolong pegawai kredit dihukum penjara 2 tahun oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah memberi sokongan kepada militan IS Oktober tahun lalu. Hakim Kamardin Hashim menjatuhkan hukuman itu terhadap Umi Kalsum Bahak 26 tahun selepas tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah. Dia sekaligus menjadi wanita pertama dihukum penjara berhubung pelibatan dengan IS. Tertuduh mengaku menukar pengakuan bersalah terhadap pertuduhan pilihan ketika kes itu disebut hari ini. Umi Kalsum pertama kali didakwa di Mahkamah Session Sepang pada 31 Oktober lalu. Mengikut pertuduhan pilihan, dia didakwa mengambil penerbangan dari KLIA 2 untuk ke Brunei kerana cuba memberi sokongan kepada IS dengan memasuki Syria dari Brunei ke Istanbul untuk berkahwin dengan Akik Hussein bagi manfaat kumpulan itu. Kesalahan didakwa dilakukan di kaunter imigresen Balai Pelepasan Antarabangsa KLIA 2 pukul 5.20 pagi 5 Oktober 2014. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 130J9-1-A Kanun Keseksaan. Seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun atau denda dan boleh dirampas mana-mana harta yang digunakan untuk melakukan kesalahan berkenaan. 2 orang lagi kaki tangan portal berita iaitu penerbit DH, Hoki Tat dan Ketua Eksekutif The Malaysian Insider, Jahabar Sadiq hari ini ditahan polis di bawah Akta Hasutan berhubung laporan tentang pelaksanaan hukum hudud. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan kedua-dua individu itu ditahan kira-kira pukul 11 pagi. Tan Sri Khalid dalam laman Twitternya menulis tiada toleransi kepada sebarang aktiviti menghasut. Hoki Tat dan Jahabar Sadiq dibawa ke Balai Polis Dangwangi untuk direkodkan keterangan mereka. Semalam 3 kaki tangan portal The Malaysian Insider, masing-masing pengarang bahasa Inggeris Lionel Moraes, pengarang bahasa Melayu Amin Shah Iskandar dan pengarang rencana serta analisis Zulkifli Sulong ditahan ketika serbuan polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di Mutiara Damansara. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan beliau tidak campur tangan berhubung penahanan 5 kaki tangan portal berita The Malaysian Insider. Ujarnya soal operasi adalah di bawah bidang kuasa sesetengah jabatan. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan PDRM adalah suatu tindakan operasi yang kemungkinan disebabkan laporan polis yang dibuat oleh Wakil Majlis Raja-Raja. Beliau turut menafikan kononnya penahanan itu adalah satu tindakan keras terhadap kebebasan akhbar. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Cukai barang dan perkhidmatan GST akan mula dikuatkuasakan pukul 12.01 tengah malam ini melibatkan lebih 360,000 syarikat dan pasaraya di seluruh negara. Tinjauan kru RTM di salah sebuah pasaraya di Lembah Kelang mendapati beberapa persediaan terakhir sedang dilakukan bagi menghadapi GST esok. Sejak diumumkan kerajaan tahun lalu, pasaraya serbaguna KK Mat Desa Betaling ini menyambut baik pelaksanaan cukai tersebut. Menurut pengurus besarnya Stephen Lee Ting San, syarikat itu mula membuat persediaan 3 bulan yang lalu termasuk mengemaskini data harga dan stok barangan. Di Malaysia. Jadi di cawangan kita, staf kita akan pick upkan barcode yang berwarna orange itu ialah harga yang selepas GST. Jadi kita sengaja tunjukkan harga sebelum GST dan selepas GST supaya pelanggan dapat membandingkan dan lebih beli satu gambaran yang lebih jelas kepada customer kita. Jadi, 2 tanda harga yang berlainan warna diletakkan untuk memastikan pengguna tidak keliru. Pasaraya yang beroperasi 24 jam itu turut melatih kesemua pekerjanya supaya dapat memberi penerangan yang jelas kepada pelanggan berkenaan cukai barang yang dikenakan.
Bagi pengguna, hari terakhir adalah kesempatan untuk membeli barangan kerana percaya peningkatan harga akan berlaku apabila GST dilaksanakan. Kita tahu kan GST adalah kenaikan, jadi saya start beli barang sikit-sikit lah. Nak suruh saya stokkan barang-barang, saya tak buat lagi lah pasal ini barang keperluan harian kan. Kita tetap beli setiap hari, setiap minggu. So, saya tak buat apa-apa persediaan lah. Dari minggu yang lepas, dah start beli barang. Dari segi ikan bilis, sebab selalunya harga dia taklah naik sangat. Lepas tu sekarang ni kita dah tahu kata GST untuk kenaikan barang, jadi kita beli lebih sikit lah untuk keperluan. Ya, saya ada salah satu orang, I dah beli dekat Tesco semalam, dah beli banyak-banyak barang. Dan ya, untuk simpan barang dekat rumah, at least 6% tu ialah 2,000 anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK sudah bersedia memantau harga di premis-premis perniagaan seluruh negara mulai esok. Ia bagi memastikan peniaga tidak menaikkan harga barang sewenang-wenangnya ekoran pelaksanaan GST. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik, peniaga tidak boleh mengambil kesempatan apalagi mengaut keuntungan melampau. Bagi mereka yang negel itu, saya nak bagi caution sekali lagi. Don't think that we treat this one as perkara kecil. Saya akan ambil tindakan undang-undang. Saya akan ambil tindakan supaya didenda, penalti dan sebagainya. Tapi kalau ada pula rakyat dia adu, kemudian tak ada ambil tindakan, adu pada saya pula. Because that's my problem with my officers. Tapi saya yakin they have done a good job before. Yang pasti GST tidak akan ditangguhkan kerana ia hanya akan memberi impak negatif ke atas penarafan kredit Malaysia. Memandangkan GST menjadi langkah konsolidasi fiskal menjamin kemapanan ekonomi negara. Datuk Seri Hassan menyempurnakan penutupan forum GST anjuran QPEX di Wisma Negeri Seremban. Pelaksanaan GST sepatutnya menjadikan harga barangan lebih rendah kerana ia menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan SST pada kadar antara 5 hingga 10%. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Dato' Ahmad Maslan, harga akhir barangan kepada pengguna tidak sepatutnya dikenakan 6% GST kerana peniaga yang berdaftar boleh menuntut semula cukai input. Kredit cukai input secara dalam talian boleh dituntut oleh peniaga dalam tempoh 14 hari manakala secara manual akan memakan masa 28 hari. Mengambil contoh Pasaraya Maidin yang memutuskan untuk menyerap kos cukai GST sebanyak 15 juta ringgit daripada keuntungan bulanan yang dianggar mencecah 300 juta ringgit. Beliau menggesa peniaga lain mencontohi langkah tersebut bagi membantu pengguna berdepan dengan pelaksanaan cukai itu bermula esok. Apabila SST itu dimansuhkan, bererti kena tolak SST dalam harga barang, baru dicampur dengan GST. Penolakan SST itu menyebabkan harga barangan sama ada tidak naik, sama ada kurang sikit ataupun tidak berubah. Itu hasil daripada teori GST. Bila ditemui media selepas mengadakan tinjauan persiapan GST di Pasaraya Maidin, Subang Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Urusan Maidin, Datuk Amir Ali Maidin berkata, menerusi perbincangan dengan pembekal sebanyak 1,500 daripada 3,000 pembekalnya telah bersetuju untuk turut menanggung kos GST. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM berikrar menjadi mata dan telinga pihak berkuasa bagi memastikan tindakan diambil ke atas peniaga culas. Justru para peniaga dinasihatkan jangan sewenang-wenangnya menaikkan harga jualan dengan menjadikan cukai GST sebagai alasan. Janji itu disuarakan Pengarah Unit Penyelidikan Isu Kebangkrapan Perbankan PPIM, Datuk Mustafa Hamzah, menjelang pelaksanaan GST esok. PPIM menurutnya akan menggerakkan unit tindakan khas persatuan itu untuk membantu penguatkuasa memastikan harga barangan dan perkhidmatan terkawal apabila GST dilaksana.
PPIM akan menjadi pendesak kepada enforcement, kepada penguat kuasa, sama ada di peringkat kerajaan di KPDNKK, sama ada di peringkat kastam, supaya memastikan supaya kerakusan para kapitalis untuk mengawal keuntungan disebabkan GST ini tidak berlaku. Beliau berkata demikian pada sidang media program seminar kepenggunaan dan GST yang diadakan di Ibu Negara. Seminar yang dihadiri oleh penjawat awam sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu bertujuan memberi penerangan mengenai GST dan mendidik penjawat awam agar bijak berbelanja. Sementara itu, pemuda UMNO pula sedia menjadi saluran kepada orang ramai untuk mendagani isu berbangkit selepas pelaksanaan GST. Pemuda UMNO juga akan bekerjasama dengan kementerian berkaitan dan kastam bagi melaksanakan tanggungjawab itu. Bercakap dalam sidang media, Pengerusi Biro Tugas-Tugas Khas Syamsul Baharin Putra Ahmad Shibi berkata sebuah unit kesihatan ditubuhkan seiring pelaksanaan GST yang berkuat kuasa esok. Unit yang menggabungkan tenaga pemuda UMNO dengan pengamal perubatan itu akan membuat pemantauan terhadap industri perubatan yang dikhawatiri mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga ubat-ubatan dan perkhidmatan berkaitan. Ini kerana mereka menganggarkan bahawa kos perubatan swasta akan meningkat di antara 3 ke 5% setiap tahun. Selain daripada itu, ada di antara mereka yang kurang jelas mengenai GST. Dan di sini Pemuda UMNO Malaysia sekali lagi menawarkan perkhidmatan kami untuk menjadi fasilitator perbincangan di antara pengamal perkhidmatan kesihatan swasta dan agensi kerajaan. Pemuda UMNO juga akan bekerjasama membuat pemantauan barangan lain 2 minggu selepas GST dilaksanakan. Pastikan pelaksanaan GST ini dilaksanakan secara telus dan efektif. Kerana kami di Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mempunyai the rakyat's interest at heart. Kami berjuang demi pertamanya memastikan kesejahteraan rakyat, supaya rakyat tidak terbeban dengan pelaksanaan GST ini. Dan sekali lagi kami di Pergerakan Pemuda UMNO melalui 2 biro, kami ingin menyatakan bahawa kami bersedia untuk membantu kerajaan untuk mencari golongan-golongan yang suka mengambil kesempatan ini. Unit baru itu juga akan memulakan pemantauan di seluruh negara bermula di kawasan selatan, diikuti Lembah Kelang dan kemudiannya akan mencari penyelesaian bagi mengatasi masalah dan aduan rakyat berkaitan GST. Bagi wakil-wakil rakyat pula, mereka mengharapkan jaminan kerajaan bahawa pelaksanaan GST tidak akan membebankan rakyat ditepati. Pada masa sama, mereka juga mahu rakyat berjimat cermat dalam pengurusan perbelanjaan. Saya mengharapkan agar rakyat dapat menerima GST ini kerana dia bukan cukai yang baru, cuma peralihan daripada SST kepada GST. Sebelum ini barangan ada dikenakan cukai, dalam GST pun sama. Dan sebagaimana rakyat tahu, ada 5%, ada 10% GST. Hari ini kerajaan selaraskan kepada 10%, kepada 6%. Sistem GST adalah satu sistem yang baik dan sudah 160 negara di seluruh dunia telah melaksanakannya. Malahan negara-negara kecil pun yang lebih taraf ekonominya lebih rendah daripada Malaysia pun sudah lama melaksanakannya. Jadi saya percaya dan yakin bahawa GST ini adalah satu sistem yang amat baik. We can only advise is that we try to preserve and then what you call spend wisely lah. Spend wisely. That is what you can. Saya rasa selepas pelaksanaan GST, kita sebagai pengguna ataupun konsumer kenalah belanja berhati-hatilah. Bagi benda yang tidak perlu, saya rasa kita boleh ketepikan. Kita harus buat bajet secara jimat-cermat. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong menyangkal dakwaan bahawa ramai peniaga kedai runcit terpaksa menggulung tikar akibat pelaksanaan GST. Dakwaan tersebut wujud setelah ada pihak menyebarkan laporan mengenai peniaga kedai runcit di Singapura muflis selepas negara itu melaksanakan GST. Syarikat-syarikat yang gulung tikar bukan sahaja disebabkan oleh GST, salah satu sebab adalah kerana mereka tidak ada waris untuk mengendalikan bisnes mereka, nombor 2. Nombor 3, dan juga saingan kerana kewujudan hypermart dan juga kewujudan boleh dikatakan franchise store yang boleh dikatakan menjejaskan perniagaan mereka.
Kementerian Kewangan telah mengadakan perjumpaan dengan semua persatuan melibatkan kedai runcit bagi memberi penjelasan lanjut termasuk mengedarkan buku panduan GST. Senyuman selalu menghias hidupku, seindah pelangi mewarnai pagi, seceria mentari menerangi hari super. Kafe cita rasa senyuman, cita rasa senyuman. Sertai kami untuk Super Selfie. Hadiah hebat menanti anda. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah seperti pasu bunga, kolah mandi, fountain, bekas simpanan air. Juga di luar rumah seperti bekas-bekas makanan terbiak, botol-botol kosong dan tin-tin kosong. Tayar buruk, alas pasu bunga. Jangan lupa untuk memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik di pam tandas, pasu bunga, kolah mandi, tempayan. Jom hapuskan tempat pembiakan. Tiada Aedes, tiada denggi. Baik, hari ini tercatat sejarah bagi penduduk di Sarawak khususnya apabila projek pemindahan lebuh raya Pan Borneo yang menghubungkan Sarawak dan Sabah dengan jarak 1,633 km dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Bintulu. Projek yang dilaksanakan dengan konsep kerjasama awam swasta dapat meminimumkan risiko di samping memastikan kos pelaksanaannya tidak meningkat. Projek lebuh raya Pan Borneo yang bernilai 27 bilion ringgit itu juga bakal membawa perubahan besar kepada sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Jelas Datuk Seri Najib menerusi konsep kerjasama awam swasta, pemaju akan menanggung risiko terhadap kemungkinan kos pemindahannya naik atau projek itu tidak dapat disiapkan mengikut jadual. Di dalam kalau kita lihat dalam sejarah dunia, semalam saya sebut The Wild West Amerika dibuka, dimajukan kerana apa? Kerana perhubungan kereta api, railroad dan jalan. Bila dibuka wilayah tersebut, yang pertama physical connectivity. Bila Sarawak ini nak maju kepada tahap yang lebih tinggi, lebuh raya Pan Borneo inilah membolehkan Sarawak maju to the next level, to the higher level yang kita cita-citakan, dan ini tak boleh menjadi kenyataan tanpa wujudnya lebuh raya Pan Borneo ini. Sebab itulah Pan Borneo ini is a real game changer untuk negeri Sarawak. Fasa pertama projek lebuh raya Pan Borneo ini merupakan jajaran Sarawak dan ia melibatkan naik taraf Jalan Simpang Nyabau ke Simpang Bakundi. Lebuh raya Pan Borneo Sarawak ini merupakan projek kerajaan persekutuan membabitkan laluan sejauh 1,076 km antara Tanjung Datu dan Merapuk di sempadan Sarawak Sabah, dan ia dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2023. Pada majlis sama, Datuk Seri Najib turut menyerahkan surat komitmen dana pembangunan kepada 75 syarikat kontraktor terpilih. Projek lebuh raya Pan Borneo ini akan memberi penekanan kepada pelibatan kontraktor, perunding serta subkontraktor dari pelbagai kalangan etnik di Sarawak. Turut hadir di majlis ini Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim. Fasa kedua pembinaan projek lebuh raya Pan Borneo membabitkan laluan 40 km antara Tanjung Datu, Sematan, Miri, Limbang, Lawas akan dilancarkan September ini. Dan pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan lebuh raya Pan Borneo tidak akan dikenakan tol. Ini kerana ia laluan utama pengguna jalan raya kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak. Lebuh raya Pan Borneo ini ialah lebuh raya utama dan tidak ada jalan alternatifnya. Bila tidak ada jalan alternatifnya, rakyat tak ada pilihan, maka sebab itulah kita tak kenakan tol.
Lebuh Raya Utara Selatan ada jalan alternatifnya. Bila ada jalan alternatif, Kerajaan komited untuk mengiktiraf dan menghargai kecemerlangan pelajar seiring dengan matlamat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Justru usaha pembangunan modal insan dipergiat dengan meneruskan program beasiswa nasional yang kini masuk tahun ke-6. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan pemberian beasiswa itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk negara. Dan sehubungan itu pembangunan modal insan yang berterusan dan terancang ini akan memastikan bilangan tenaga sumber manusia yang berpengetahuan serta berkemahiran tinggi terus meningkat dalam menghasilkan apa yang kita katakan pool of talent for the future. Beliau berucap pada majlis penganugerahan tawaran beasiswa di Ibu Negara. Seramai 50 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia yang terpilih dari seluruh negara ditawarkan beasiswa itu. Mereka berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama di universiti terkemuka dalam dan luar negara. Antaranya di Universiti Malaya, University of Cambridge dan University of California. Sebaik tamat pengajian, mereka akan ditawar bekerja dalam perkhidmatan awam dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Bunuh 2 pelajar Britain peniaga ikan ke tali gantung. Perinciannya seketika nanti. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengekalkan injangsi yang diperoleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah untuk menghalang Badan Peguam Malaysia serta 3 yang lain daripada membincangkan perilaku beliau dalam jerayawara berhubung kes liwat melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakim Dato' Azmabi Mohamad membenarkan instruksi baharu itu bagi menggantikan instruksi sebelah pihak ex parte yang berakhir pada 3 April ini. Peguam Datuk Kamarul Hisham Kamaruddin yang mewakili Tan Sri Syafi berkata, instruksi baharu itu diberi sementara menunggu keputusan mengenai instruksi kedua-dua pihak inter parte. Katanya instruksi kedua-dua pihak yang sepatutnya didengar hari ini ditangguh kerana defendant memerlukan masa untuk menjawab affidavit plaintiff. Mahkamah menetapkan 13 Mei untuk pendengaran instruksi inter parte dan juga permohonan Badan Peguam untuk mengenepikan instruksi ex parte Syafi. 14 April ditetapkan untuk pengurusan kes. Pada 13 Mac, Hakim meluluskan permohonan Tan Sri Syafi untuk mendapatkan perintah instruksi sebelah pihak. Dalam permohonan itu, Peguam kanan berkenaan menamakan Majlis Peguam Christopher Leong yang ketika itu adalah Presiden Majlis itu, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Tan Sri V.C. George dan Peguam Tommy Thomas sebagai defendant. Ia bagi menyekat satu usul oleh Tommy Thomas yang disokong oleh Tan Sri V.C. George daripada dibincangkan pada mesyuarat agung Badan Peguam itu 14 Mac lalu. Thomas dan George memfailkan usul agar Tan Sri Syafi dibawa ke Lembaga Disiplin Badan Peguam. Mahkamah Tinggi Kuching menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas penjual ikan berumur 24 tahun kerana membunuh 2 pelajar perubatan warga Britain. Zulkifli Ahmad dari kampung Gersik Putrajaya membunuh kedua-dua mangsa dalam satu pergaduhan pada 6 Ogos tahun lalu. Hukuman dijatuhkan Hakim Chew Su Ho selepas mendapati Zulkifli bersalah menikam mati Aiden Branger, 23 tahun dan Neil Garrett Delton, 22 tahun antara pukul 4.10 pagi hingga 4.15 pagi di sebuah hentian bas di Jalan Abel. Kedua-dua mangsa pelajar tahun 4 Universiti Newcastle, England yang sedang menjalani latihan amali 6 minggu di Hospital Umum Sarawak. Zulkifli menghadapi 2 pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hakim Chew berkata pihak pendakwa berjaya membuktikan dakwaan tanpa keraguan munasabah. Sementara pembelaan tertuduh sering tidak konsisten dan tidak boleh dipercayai. Daripada keterangan yang dikemukakan, Hakim yakin tertuduh secara bersendirian menyerang kedua-dua mangsa walaupun dia berada di tempat kejadian bersama 3 lagi rakan. Turut hadir di mahkamah yang penuh sesak ialah bapa Aiden Branger dan para pegawai Suruhanjaya Tinggi Britain yang enggan bercakap kepada pemberita.
101 kematian akibat denggi direkod dari Januari hingga 29 Mac tahun ini, peningkatan 71.2% berbanding tempoh sama pada 2014. Bagi tempoh sama, 32,535 kes dicatat di seluruh negara. 59% daripada jumlah tersebut merupakan kes denggi yang direkod di Selangor. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tindakan bersempadu dengan kerjasama 7 kementerian termasuk kerajaan negeri telah diaktifkan semula bagi memerangi denggi. Setiap negeri juga sudah diarah menubuhkan jawatankuasa pasukan khas denggi peringkat negeri bagi menyelaras aktiviti pencegahan dan kawalan secara bersepadu. Walaupun secara keseluruhannya, kes denggi telah menunjukkan penurunan dengan anggaran 2,000 kes minggu. Satu mekanisme pencegahan yang efektif akan dilaksana agar trend pengurangan dapat dikekalkan. Tan Sri Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat kebangsaan mengenai denggi di Parlimen hari ini. Mesyuarat selama sejam itu dihadiri oleh menteri-menteri kabinet, ketua setiausaha kementerian dan wakil agensi yang terlibat. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani diminta menggantung sementara program subsidi beras super tempatan ST15. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC mendapati program tersebut tidak memuaskan setelah tidak sampai sepenuhnya kepada golongan sasaran. SOP yang digunakan untuk menguruskan program ini pun tidak memuaskan dan ia menimbulkan banyak masalah mengenai pengurusan program ini sendiri. Sejak program itu diperkenalkan 8 tahun lepas, Kementerian menerima subsidi sebanyak RM528 bilion untuk diagihkan kepada 895 pemborong beras seluruh negara. Ketika ini, kuota beras ST15 untuk Semenanjung adalah sebanyak 40,000 tan metrik sebulan, manakala 20,000 tan metrik diperuntukkan untuk Sabah dan Sarawak. Kumpulan sasaran ni, target matlamat program ini sendiri juga, sama ada ia boleh diteruskan sekiranya ia tidak menepati sasaran, iaitu untuk nak memberikan beras yang berkualiti juga kepada golongan orang yang kurang pendapatan. Baik, dalam sesi soal jawab lisan pagi tadi, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan semua individu yang ditahan polis kerana dipercayai ada elemen penglibatan militan IS tiada kaitan dengan mana-mana parti politik. Setakat hari ini, 75 orang telah ditahan di Malaysia. Dalam penjelasannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hasil kajian pihak PDRM yang mendapati 6 bekas tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA telah menyertai IS. 5 bekas anggota kumpulan militan KMM dan seorang anggota kumpulan JI juga dikenal pasti mengikuti perjuangan songsang IS. 24 daripada 75 orang yang ditahan sudah dihadapkan di mahkamah, manakala 25 dibebaskan. Kerajaan juga sudah mengusir 13 orang warga asing. Gerakan IS ini lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur asing ke dalam negara kita. Jadi tiba-tiba ada mereka yang telah pun ditahan, ditangkap oleh pihak polis dan dikenapasti sebagai mereka yang terlibat dalam IS ini, tiba-tiba disebut tadi oleh Yang Berhormat diusir. Seolah diusir itu tanpa apa-apa tindakan. Untuk yang kedua, 13 warga asing yang terlibat itu diusir setelah siasatan dilakukan, tahanan dilakukan, tetapi kita ada perjanjian ekstradisi dengan negara berkenaan, dan oleh kerana mereka mempunyai kaitan dengan militan yang lain daripada negara berkenaan, elok saya tidak sebutkan negara itu atas dasar keselamatan dan diplomatik, dan kita harap soal warga asing ini biarlah kita tidak panjangkan kerana ini melibatkan soal kerahsiaan dan soal intelijensi yang pada hemat saya digunakan untuk mendapat maklumat tambahan selanjutnya. Semalam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid membentangkan rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan POTA 2015 yang antara lain mengadakan peruntukan bagi pencegahan pelakuan atau sokongan perbuatan keganasan melibatkan organisasi pengganas tersenarai di sesuatu negara asing.
Laporan Global Financial Integrity GFI yang mendakwa berlakunya aliran keluar ringgit secara haram mencecah berbilion ringgit tidak benar. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong memberi jaminan aliran keluar ringgit sentiasa dipantau dan laporan GFI itu meragukan kerana ia bukan sebuah badan antarabangsa yang diiktiraf. Datuk Chua mendedahkan aliran keluar ringgit mencatat peningkatan 146% sejak 2011 hingga 2014 iaitu sebanyak 31.2 bilion ringgit. Pada dasarnya dia adalah menganggar aliran kewangan yang tidak direkodkan dan ini tidak semestinya merupakan aliran kewangan haram. Kesahihan kaedah yang digunakan oleh GFI untuk menganggar jumlah aliran kewangan haram adalah meragukan. Bahkan perlu ditekankan bahawa GFI bukanlah sebuah badan yang bertauliah dalam menilai aliran kewangan antarabangsa, malah isu aliran keluar wang haram ini tidak pernah dikenal pasti sebagai satu masalah besar bagi Malaysia dalam perbincangan antara pihak berkuasa, negara dengan tabung kewangan antarabangsa IMF dan juga Bank Dunia. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai aliran wang keluar negara oleh warga asing. Jelasnya terdapat 43 institusi kewangan, 3 institusi pembangunan kewangan yang dilesenkan serta 31 pemegang lesen perkhidmatan wang bagi menjalankan perkhidmatan pengiriman wang melalui lebih 2,000 cawangan di Malaysia. Agensi Penguatkuasaan Malaysia APMM berjaya menurunkan statistik rompakan di Selat Melaka ke angka sifar. Berdasarkan kejayaan itu, kerajaan akan meneruskan sistem pemantauan sedia ada dan tidak bercadang menandatangani perjanjian kerjasama rantau mengenai membanteras lanun dan rompakan bersenjata terhadap kapal-kapal di Asia atau ringkasannya RECAP. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim, kerajaan ketika ini mendapat kerjasama daripada Pusat Perkongsian Maklumat di Singapura yang bernaung di bawah RECAP. Maklumat berkaitan turut diperoleh daripada Biro Maritim Antarabangsa IMP beribu pejabat di Kuala Lumpur yang berfungsi sama seperti RECAP. Pada masa sama, pemantauan APMM menerusi sistem satelit juga dapat mengesan segala isyarat kecemasan termasuk rompakan. Dari 2006 hingga 2014, 53 kes rompakan berlaku di perairan Malaysia, termasuk Selat Melaka, Selat Singapura dan Sarawak. Di Selat Melaka ini penting kerana diberi perhatian oleh banyak pihak, malah insuran antarabangsa pernah menarik balik insuran mereka dan menaikkan harga insuran yang agak tinggi masa rompakan berlaku dengan hebat di Selat Melaka. Tetapi hasil kehadiran APMM dan juga penguatkuasaan yang kita buat, rompakan telah turun sampai ke peringkat kosong. Dalam sesi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan Kurungan 2014-2015 peringkat Jawatankuasa, Datuk Seri Dr. Shahidan memaklumkan tiada cadangan untuk menyelaras kadar pencen pesara kaki tangan awam seperti kenaikan gaji penjawat awam yang masih berkhidmat. Pesara kerajaan sudah menerima penyelarasan dengan kenaikan kadar pencen sebanyak 2% setahun. Pada masa sekarang, semua sekali orang-orang yang pencen menerima kenaikan 2% setahun. Ya. Jadi, dan kita tahu bahawa tidak ada satu peruntukan yang khusus yang membolehkan pesara dan penerima pencen menyelaraskan mengikut saraan perubahan gaji. Mengikut perubahan gaji. Dan saya akan cuba lihat benda ini bagaimana ianya boleh dipertimbangkan sesuatu. Tapi buat masa sekarang ni tak boleh ya, sebab kita dah ada tambahan 2% tahun dan Muhammad sedia maklum sekarang ni ialah tambahan pencen ni cukup besar dan juga luar biasa yang melibatkan 584,000 orang pesara. Walaupun kita yang sikit. Berhubung laporan menyatakan 50,000 penjawat awam kontrak akan dihentikan, Datuk Seri Dr. Shahidan berkata, buat masa ini kerajaan tidak bercadang untuk menyerap secara automatik penjawat awam kontrak yang telah berkhidmat selama 5 tahun. Bagaimanapun, kerajaan tidak akan mengambil tindakan mendadak dalam tahun yang cukup mencabar ini. Perlindungan akan terus diberi kepada mereka yang berkhidmat secara kontrak mahupun tetap.
Baik, seterusnya kita beralih ke isu pengstrukturan semula perkhidmatan air di Selangor yang mendominasi perbahasan hari pertama Dewan Undangan Negeri. Di sebalik jaminan untuk komited memuktamadkan perjanjian yang ditandangani, Menteri Besar Azmin Ali berterusan menyerang dan menuduh Kerajaan Persekutuan berdolak dalih untuk mengikut terma asal seperti dipersetujui kedua-dua pihak. Perkara ini dibangkitkan ketika beliau menjawab soalan mulut yang dikemukakan Adun Sekincan Eng Swee Lim. Tuduhan melulu itu termasuklah kononnya Kerajaan Persekutuan enggan memindah milikan aset dan tanah yang terletak di wilayah Persekutuan. Malah Azmin turut mengaitkan kononnya situasi ekonomi yang tidak menentu menjurus ke arah tindakan sebegini. Keadaan ekonomi yang semakin kecil pada hari ini. Kerajaan Persekutuan sudah hampir bankrupt dan tidak mempunyai wang untuk menyelesaikan dan mengutamatkan perjanjian ini. Dan ini ada kaitan dengan isu 1MDB di mana hutang sudah mencecah 45 bilion ringgit dan tidak dapat diselesaikan, maka mereka menggunakan alasan bertolak dalih. Kenyataan Azmin ini membangkitkan perasaan tidak puas hati di kalangan Adun Barisan Nasional yang merasakan ianya tidak adil dan lebih kepada mempolitikkan isu. Perang mulut juga berlaku bila Adun Sekincan turut membangkitkan isu ini ketika membuat usul ucapan terima serta menjunjung kasih ke atas titah ucapan Sultan. 3 kawasan loji, iaitu loji Bukit Nenas, loji di Wangsa Maju dan tak silap saya loji di Semenyih 2. Di 3 ini, bagi pandangan saya lah, kerajaan negeri kena ikhlas, kena betul-betul nak mengatasi masalah ini. Jangan 3 loji ini punya aset dan tanahnya menyebabkan rakyat terkeliru. Ya, rakyat terkeliru. Dia harus akur dan menerima kenyataan bahawasanya tanah 3 tempat ini adalah milik kerajaan pusat di bawah wilayah persekutuan. Jadi kalau kita dah faham yang itu tanah kerajaan pusat yang dah dibagi dulu lagi dah dibagi dah ada pampasan pun kita buat untuk itu bukan. Jadi kalau itu dah berlaku, hari ini dia nak kata yang itu tanah dia. Tak boleh lah. Dalam titah ucapan pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri semalam, Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru agar tiada pihak yang mempolitikkan isu air ini demi kebaikan rakyat Selangor. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah hari ini menzahirkan hasrat baginda agar persidangan Dewan Undangan Negeri DUN dapat dijadikan contoh dan kebanggaan rakyat, khususnya dari aspek prosiding, kualiti perbahasan dan kesopanan anggotanya. Dalam konteks Perak, DUN negeri itu dianggotai barisan profesional dan pemimpin politik yang kaya dengan pengalaman. Kelulusan profesional dan khazanah pengalaman itu hendaklah dijelmakan dalam bentuk perbahasan yang mencerminkan kematangan dan kebijaksanaan, mengupas perkara-perkara utama dan menganalisis dasar-dasar penting secara rasional dan sebaik mungkin mengelakkan perkara-perkara sensasi yang berunsur peribadi. Mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri DUN Perak yang memulakan persidangan hari ini turut mencatat sejarah kerana ia keberangkatan pertama Sultan Nazrin Shah sebagai Sultan Perak ke-35 sejak dimasyurkan pada 29 Mei tahun lalu. Titah baginda, DUN adalah entiti tersendiri dan ia cabang bebas dalam sistem demokrasi yang berpegang kepada doktrin pemisahan kuasa. Peranan utama DUN adalah menyemak, menegur, menasihat dan mengaudit cabang eksekutif demi kesejahteraan rakyat. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Speaker DUN Datuk Seri SK Divamani.
Sementara itu, tindakan 26 adun pembangkang berpakaian serba hitam pada istiadat pembukaan rasmi penggal ke-13 Dewan Negeri Perak hari ini amat mengecewakan. Menyifatkannya sangat biadab dan memalukan, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata walau apa pun alasan yang diberikan adun pembangkang, ia tidak boleh diterima sama sekali. Yang lebih mengecewakan, tindakan itu dilakukan pada hari keberangkatan pertama Sultan Nazrin Shah merasmikan Dewan sebagai Sultan Perak. Menurut Pakatan Pembangkang, tindakan itu dilakukan disebabkan beberapa isu semasa termasuk pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST yang akan bermula esok. Kita meraihkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku memakai pakaian dan dusturnya pertama kali. It's not only pertama kali untuk sidang Dewan Undangan Negeri, tetapi pertama kali Tuanku mengenakan pakaian baginda sebagai Sultan. Dan di pembangkang langsung tidak ada perasaan. Sepatutnya kalau ada pun perbezaan apa, you boleh pakailah besok. Tegas beliau, perkara itu bukan berkaitan peraturan dan undang-undang tetapi soal adat istiadat sebagai tanda hormat rakyat kepada Sultan. Tindakan itu sememangnya mencemarkan istiadat dan mengejutkan baginda sehingga buat pertama kalinya sesi bergambar ahli Dewan bersama Sultan tidak diadakan. Baik, esok genap 69 tahun usia RTM. Dengan tema Di Mana Jua, badan penyiaran tertua ini masih menjadi pilihan penonton di seluruh pelosok negara. Agar dua saluran utama iaitu TV1 dan TV2 terus kekal mempengaruhi selera penonton, RTM memperkemas mutu penyampaian maklumat dan program dari semasa ke semasa. Ini termasuklah menaik taraf peralatan siaran berteknologi tinggi. Laporannya bersama Farhana Azwani Ismail. Sebagai badan penyiaran yang paling awal bertapak di negara ini, RTM telah melalui pelbagai perubahan mengikut zaman. Menyahut cabaran abad ke-21, RTM mengorak langkah lebih awal mengaplikasi sistem pendigitalan. Perubahan itu amat dirasai di kalangan kaki tangan yang berkhidmat di RTM pada era 70-an apabila peralatan kamera, suntingan visual dan penerbitan mengalami transformasi teknologi. Saya sempat 3-4 tahun merasai teknologi yang sekarang. Merasa teknologi sekarang. Kalau tidak dulu masa kita jadi DJ, ada satu orang pembantu kita di depan kita yang menjaga gram ataupun turntable tu. Sekarang tidak Sekarang kita dulu nak pergi county, nak berapa, kita kena book rekod tu. Satu pal tinggi ni nak pikul tu, nak pergi county nak bawa Lepas tu tengok cut berapa, side berapa, cut berapa. Tapi sekarang just drag and drop Tengok dalam sistem okey kan. Di samping itu, RTM kini bukan sahaja perlu menghadapi cabaran dari segi meningkatkan mutu siaran, malah terpaksa berdepan dengan saingan hebat stesen TV swasta serta media sosial. TV stesen ni bukannya senang untuk nak diadakan, nak dikendalikan, nak diuruskan, memang susah. Entertainment tu memang semuanya, di mana-mana stesen pun ada entertainment tu. Tapi mungkin nak jadi a class above, itu yang paling susah mungkin. Jadi itu yang patutnya kita strive, kita patutnya untuk nak dicapaikan. Bahan berita sangat penting bagi kita semua, asalkan berita yang diberi itu adalah berita seluruh dunia. Bukan saja berita tempatan. Tapi berita tempatan itu pun mesti adalah. Cuma berita seluruh dunia mesti diadakan. Jadi kalau nak ditunjukkan berita sepanjang satu hari itu, maknanya kita punya bahan tu mesti luas. Bagi bekas pengelola sukan RTM Datuk Rahim Razali, transformasi minda juga memainkan peranan penting. Ini bagi mewujudkan persaingan sihat terutama ke arah pendigitalan RTM tidak lama lagi. Tambahnya, para petugas RTM perlu berpengetahuan luas dalam semua aspek untuk menyumbang ke arah perubahan positif sekaligus memartabatkan imej RTM. Penonton-penonton anda lebih berpengetahuan sekarang ini dan lebih tahu apa yang mereka hendak, tahu apa yang mereka nak dengar dari seseorang pengulas itu. Jadi bijaklah untuk menyatakan apa yang
kita sendiri anggap yang penonton harus tahu. Penonton dah tahu lebih banyak dah, tetapi ada benda-benda yang kita sebagai pengulas, kita sebagai broadcaster nak sampaikan kepada penonton yang mungkin dia tak tahu. Menerusi 2 saluran televisyen sedia ada, RTM mempunyai kelebihan dalam menyusun serta memantapkan penyampaian maklumat yang lebih mendekati selera penonton. Tetap relevan. Pasal mereka akan mencari RTM untuk kepastian, untuk memastikan berita itu betul. Kan? Berita ini bukan main-main, ini betul sekarang dengan media sosial, dengan apa kan. Tapi pada saya, orang masih mencari RTM juga. Mencari kepastian. Walaupun dia dapat berita daripada media sosial yang macam-macam mengatakan sesuatu, tapi masih menunggu untuk mencari kepastian daripada RTM. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan agihan pendapatan sulung Amanah Saham Bumi Putra 2 ASB2 sebanyak 7.75 sen seunit bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015. Ia membabitkan agihan pendapatan tahunan sebanyak 7.5 sen seunit dan agihan pendapatan khas berjumlah 0.25 sen seunit. Menurut Pengerusi Permodalan Nasional Berhad PNB, Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, peruntukan bagi pengagihan pendapatan itu membabitkan pembayaran sebanyak 92 juta ringgit kepada 103,546 pemegang unit dana berkenaan. Sokongan dan sambutan para pelabur ASB2 adalah amat menggalakkan, di mana sehingga 29 Mac tahun 2015 ini seramai 103,546 pemegang unit telah melanggan 2.06 bilion unit ASB2. Jumlah ini adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan prestasi langganan 1 tahun tabung-tabung unit amanah berharga tetap yang dilancarkan sebelum ini. Sehingga 29 Mac 2015, jumlah pendapatan kasa ASB2 berjumlah 130.6 juta ringgit. Pendapatan daripada keuntungan jualan saham menjumbang 86 juta ringgit atau 65.8% daripada keseluruhan pendapatan. Pendapatan dividen yang diterima daripada pelaburan dalam syarikat-syarikat pula menyumbang 30 juta ringgit, manakala selebihnya daripada lain-lain pendapatan. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PNB Tan Sri Hamad Kamapiah Cik Osman memaklumkan bermula esok semua yuran perkhidmatan ASNB akan dikenakan GST. GST hanya dikenakan ke atas pemegang-pemegang unit untuk caj jualan dan yuran perkhidmatan yang dikenakan kepada pemegang unit seperti yuran hibah dan pengisytiharan amanah, permohonan imej cek dan sebagainya. Ini more on service. Namun beliau menegaskan sebarang transaksi jual beli unit amanah tidak akan dikenakan GST. Rashid Siddiq Rosman Razak tinggalkan BAM. Tiger Woods semakin terpinggir. Sukan malam ini kami buka dengan cerita panas melibatkan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Ketua Jurulatih Perseorangan Negara Rashid Siddiq dan Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak sah tidak akan menyambung kontrak bersama BAM sekaligus memutuskan untuk membawa haluan sendiri. Perkara itu diumumkan pengarah teknikal BAM Morten Frost Hansen yang mengadakan pertemuan dengan barisan kejurulatihan. Rashid dan Rosman tidak bersetuju dengan tawaran baru, malah perlu mencapai indeks petunjuk prestasi KPI di mana pemain-pemain perlu melepasi peringkat suku akhir di kejohanan yang disertai. Of course it will affect, but I have a sort of backup plan, and I was
sort of expecting some of it. So yes, I've made plans, and obviously whatever we do will continue, and next week we will assign all the players to the coaches, and that's the rest of it, and then we will take it from there. Belum ada cadangan untuk mencari pengganti Rashid, memandangkan Morton boleh menggalas tugas selaku ketua jurulatih perseorangan. Bekas pemain bergu wanita negara Lim Pek Siah disahkan akan mengambil alih tugas Rosman selaku jurulatih bergu wanita. She's actually an experienced coach as well. She has worked in Japan as well and got some international exposure on that, and she's very keen to and very happy that she's given the chance to work for the nation as she's expressing it, and is very happy to join BAM and the women's doubles. Baginya, apa yang penting ialah meneruskan perancangan untuk mengembalikan status Malaysia dalam sukan badminton yang kini dilihat semakin merudum. Sementara itu, pengurus besar BAM Kenny Goh akui sedikit terkilan dengan keputusan dua tonggak kejurulatihan negara itu. Baginya, kedua mereka banyak mengambil jasa dalam meningkatkan standard badminton di Malaysia. Saya rasa agak sedih lah kerana dah lama sangat bekerjasama dengan mereka, dan seperti anda tahu, Rosman pun ada memainkan peranan menaikkan prestasi bergu wanita, dan Rashid juga ada main peranan di singles kan. So memang sedih lah, tapi sebagai kawan juga, dan mereka mendapat tawaran yang lebih baik, saya rasa itu peluang mereka lah untuk pergi ke klub, dan pada masa yang sama mereka juga boleh memainkan peranan mereka dalam menaikkan taraf badminton, tetapi di peringkat klub lah. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin mahu Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syafawi mendapatkan pengesahan tentang keputusan Rashid Siddiq. Ketua Jurulatih Perseorangan Negara itu dikatakan enggan menyambung kontraknya bersama BAM. Rashid Siddiq dikabarkan dipikat oleh klub swasta untuk jadi jurulatih bersama-sama seorang lagi jurulatih, Rosman Razak. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mahu Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syafawi untuk mendapatkan pengesahan. Saya telah minta Ketua Pengarah MSN untuk dapatkan pengesahan, sebab perbincangan akhir saya dengan Rashid adalah bahawa sekiranya beliau tidak mahu terus bersama dengan BAM, beliau boleh ditempatkan di Majlis Sukan Negara dalam satu peranan untuk membangunkan program pembangunan di peringkat remaja dan akar umbi. Keputusan Rashid untuk berundur bukan isu yang baru kerana beliau pernah berhasrat untuk melepaskan jawatannya pada September tahun lalu. Ketiadaan Rashid Siddiq dalam skuad BAM bukanlah satu kehilangan kerana meskipun berada bersama klub swasta, beliau tetap menyumbang kepada pembangunan badminton di Malaysia. Malah, pemilihan pemain untuk mewakili skuad kebangsaan tidak lagi tertumpu di bawah naungan BAM. Status Rashid Siddiq bersama barisan kejurulatihan yang bernaung di bawah BAM akan disahkan esok. Rashid Siddiq dikatakan enggan menyambung kontrak bersama BAM kerana bingung dengan pengurusan dan matlamat persatuan. Mengulas tentang struktur perubahan yang dilakukan oleh pengarah teknikal BAM Morton Frost, Khairi Jamaluddin tidak mahu campur tangan ketika ini. Tidak adil buat KBS untuk terus membuat penilaian secara drastik, malah Khairi mahu memberi ruang kepada Morton Frost. BAM rujuk pada saya. Saya buat keputusan untuk membantu BAM lantik Morton Frost. So, bagi sokongan 100%. Kalau sekiranya ada yang letak jawatan, ada yang menerima tawaran yang lain dan sebagainya, tak apa. Kita kena teruskan dengan perancangan kita. We have to be firm. Jangan kita U-turn, jangan kita flip-flop. Kita dah buat keputusan, you stick to it. And then after a few years, kita review balik keberkesanannya. Morton Frost memulakan tugasnya selaku pengarah teknikal BAM 1 Mac lalu. Baik, hari ini merupakan hari tarikh akhir sebenarnya bagi majikan mengemukakan borang E atau penyata majikan kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN. Bagaimanapun, kelonggaran akan diberikan kepada setiap syarikat yang mengemukakan penyata tersebut
menggunakan aplikasi e-filing. Pegawai Khidmat Pelanggan Jabatan Khidmat Korporat LHDN Masrun Maslim berkata pelanjutan selama 1 bulan sehingga 30 April akan diberikan kepada syarikat yang menggunakan e-filing. LHDN juga akan memulangkan cukai terlebih bayar dalam tempoh 30 hari bekerja tertakluk kepada volume ataupun jumlah borang nyata yang diterima. Untuk mereka mengemukakan borang nyata cukai pendapatan mereka setiap tahun, yang mana mereka tak perlu lagi. Apa lagi yang kita perlu tahu ataupun kongsikan tentang e-filing bagi mereka yang masih Jadi sebagai majikan, tindakan yang perlu mereka lakukan ialah mereka kena pastikan maklumat pekerja mereka sentiasa dikemaskini dalam sistem mereka. Kerana pengemaskinian maklumat pekerja itu akan mempengaruhi potongan cukai bulanan yang akan dilakukan oleh pihak majikan. Itu yang cuba disampaikan oleh Masrul berkata demikian dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Okey, baik. Nasional 8 berakhir di sini. Jadi terus setia bersama kami di TV1. Dan seketika nanti anda akan bersama Zafri Abdul Jawad dalam Best 5-10 edisi 9 malam. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.